Ayat 100 ni ayat panjang juga. Surah Al-Mulk tafsir kata ini adalah ayat yang paling panjang dalam Quran. Payah ni sebab pada kena tahu cerita terlebih dahulu sebelum tafsir ni diterjemah. Jadi cerita tu penting. Cerita sebab apa berlakunya ayat ini. Ceritanya rekah daripada cerita yang kita dapat daripada hadis. Ada 3 orang sahabat, 2 Nasara, 1 Islam. Dia yang berniaga. 3 sahabat perniagaan ni, salah satunya Islam, namanya Budail As-Sahmi. Pak Nasara pula 2 orang, Tamim Dari dan Adi bin Badak. Adi bin Badak. Tamim Dari ni akhirnya masuk Islam dia. Adapun Adi bin Badak ni, ulama hadis berselisih pendapat. Sebagai kata dia mati Nasara, sebagai lagi kata dia sahabat Nabi, mana masuk Islam juga akan. Cuma semasa dia berniaga 3 orang ni, dia masih dalam agama Kristian. Tamim Dari dan Adi bin Badak ni Kristian, Nasara. Mereka biasa berniaga, kadang-kadang pergi ke Mekah, kadang-kadang pergi ke Syam, duduk di Madinah. Jadi apabila mereka pergi pada satu kali ke Syam, Budai yang Islam ni jatuh sakit. Dan dia rasa sakit dia ni menyebabkan akan mati lah. Lalu dia cepat-cepat tulis barang-barang dia. Dia tulis barang-barang dia, senarai nama barang dia. Dia lipat-lipat, sembunyikan dalam barang dia juga. Lepas tu dia bukuh barang dia. Dan dia bagi wasiat pada 2 sahabat dia Nasrani ni, pakai perniagaan. Dia kata bila aku mati, kata kedai kata aku mati, barang-barang ni kamu suruh kepada keluarga aku lah. Sedangkan ada dalam tu barang yang sangat bernilai. Satu bekas yang dibuat pada perak bertatahkan dengan emas. Yang mana Budai ni niat dia nak pergi jual pada raja, benar. Tapi tak sampai, tak kesampaian, dia mati. Jadi barang-barang tadi dia buku, dia serah kepada rakan perniagaan dia, bila balik serah kepada keluarga. Jadi matilah dia. Jadi 2 orang ni, Tamim Dari dan juga Budai dan juga Adi bin Badak, khabib buka semula barang. Cek tengok, ada barang bernilai yang mahal. Dia ambil susu, dijual Mekah dengan harga 1000 dirham. Banyak dah 1000 dirham. Lepas tu barang-barang lain dia buku balik, dia suruh pada keluarga. Tapi Budai ni Allah Ta'ala bagi ilham dia, senarai kertas tu dia susu, celah barang. Dia berduk bimbang dah boleh jadi. Jadi senarai nama ni ditulis belakang, dia susu dalam barang tu yang tidak diketahui pun oleh 2 orang sahabat dia tu. Apabila barang tu serah balik, keluarga buka, jumpa senarai. Cek tengok barang ada belakang, kecuali barang tak ada. Barang yang dia mau ambil jual kat orang dah. Nama jam bahasa Arab, jaman. Itu bekas yang dibuat pada perak bertatah emas. Jadi apabila panggil dia, mana barang ni tak ada ni? Narai semua kali ada belakang ni tak ada. 2 orang tu kata tak ada. Dia suruh kita banyak ni lah. Si mati ni, arwah ni telah suruh kita banyak ni barang. Bawa pada Nabi. Bila bawa pada Nabi, mereka bersumpah. Mana pihak yang mendakwa kata barang ni barang dia, dengan sebab kertas dan juga list nama ni, Nabi tanya mana tak dalih saksi orang yang mengatakan barang ni barang dia. Tak ada dalih saksi. Maka orang yang dituduh ambil ni bersumpah. Dia bersumpah dengan nama Allah, bahasanya dia tidak ambil barang yang disuruh kepada dia, banyak ni saja.
Habis itu, selesai masalah. Tak lama kemudian, barang yang dijual tadi dijumpai oleh orang di muka sana. Telah dilelo jual juga barang tu kepada orang lain. Maka dapat diketahuilah oleh keluarga bahasanya barang tu ada sana Mekah. Pergi tanya khabar, dia tak Adi dan juga kami jual kepada dia. Bawa balik kepada Nabi. Bawa balik kepada Nabi. Maksudnya barang ni ada pun ya Rasulullah. Demon ni kata Adi dan juga kami jual. Jadi Nabi tanya dia pula, ni macam mana barang ni ada pada kamu? Kamu telah jual apa barang ni? Dia kata kita beli barang ni. Kita beli daripada budai belum mati. Nabi kata bila mu kata mu beli, mu dakwa kata beli, mana dalil? Dalil tak ada. Apabila dalil tak ada, pendakwaan dalil tak ada, maka dituju kepada orang yang menolak. Mungkir, mana orang menolak bahasanya jual beli tak berlaku. Maka Nabi minta pada keluarga ni bersumpahlah. Sebab orang yang mendakwa kata beli tak ada dalil, maka orang yang mendakwa kata barang ni tidak dijual, dia akan bersumpah. Dia pun bersumpah dengan nama Allah Ta'ala bahasanya kami berhak ambil barang ni kerana ada dalam senarai kami. Barang ni adalah hak kami dan tidak ada berlaku jual beli. Dengan sebab dia tulis. Apabila sumpah berlaku, maka barang tadi diambil balik kepada dia, dipulang balik kepada dia. Dan sekiranya orang yang dia jual tu tidak ingin memberi balik, dia kena bayar ganti. Jadi Adi bin Badad dan juga Tamim Dari bayar ganti 500 orang. Apa yang Allah Ta'ala nak beritahu dalam Quran ni, asalnya cerita gitu. Sumpah dua kali berlaku. Pertama sumpah dia kata dia tidak tahu. Apabila barang tu dijumpai, hak ni bersumpah pula kata barang ni adalah barang milik dia dan pembelian tidak berlaku pun. Mana dua kali bersumpah. Sumpah daripada pihak pencuri yang mengambil dan bersumpah daripada pihak keluarga. Jadi ayat 100 ni ayat tentang saksi ketika wasiat dan bersumpah dalam saksi. Mana saksi dalam wasiat ni kena ada dan bersumpah semasa penyaksian. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang telah beriman, syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul mautu hinal wasiyah. Saksi yang perlu ada di kalangan kamu apabila hampir mati kamu ketika dia nak bagi wasiat ialah dua orang. Ithnani khabar, syahadatu mubtada. Saksi di kalangan kamu apabila seseorang kamu kedatangi alamat mati, berlaku alamat nak mati ketika dia nak bagi wasiat, maka saksi untuk wasiat itu kena ada dua orang. Dua orang yang zawa adlin, yang adil di kalangan kamu. Au akharani min ghairikum, ataupun dua orang lain yang bukan kamu. Jika orang Islam tidak ada, orang-orang lain pun tak boleh jadi saksi. Tak, min ghairikum, bukan daripada kamu. Contohnya, ini jumlah contoh. In antum darabtum fil ard, contohnya bila kamu bermusafir di muka bumi, jauh daripada orang Islam. Fa asabatkum musibatul maut, lalu kamu ditimpa oleh kejadian mati. Jadi tahbisunahuma, orang lain daripada kamu yang menjadi saksi dalam wasiat itu, hendaklah kamu tahan mereka untuk bersumpah. Tahbisunahuma, hendaklah kamu tahan dua orang yang menjadi saksi itu jika dia daripada orang lain untuk bersumpah. Min ba'di solah, waktu yang kena pilih untuk bersumpah adalah waktu selepas mayasa. Waktu untuk diguna, waktu untuk dipilih, waktu bersumpah itu selepas mayasa. Ba'da solat ni selepas mayasa. Lalu macam mana bersumpah?
Mana fayuqsimani billah, maka dua orang saksi itu akan bersumpah dengan nama Allah. Maksudnya inilah barang-barang, inilah wasiat yang diwasiatkan kepada kami. Minta bersumpah ni pun ini tetap betul. Jika sekiranya kamu wahai masyarakat yang berurusan dalam urusan wasiat ni, jika ragu-ragu, jika tidak ragu-ragu tak apa. Mana jika ragu-ragu tentang saksi, maka minta dia bersumpah. Jadi saksi bersumpah dengan nama Allah, la nashtari bihi thamanan, kami tidak akan tukar dengan sumpah ini habuan dunia. Dia kena kata gitu, demi Allah kami tidak akan tukar dengan sumpah ini habuan dunia. Jadi kami sumpah sungguh kerana Allah Ta'ala, ni lah barang hak kami dapat daripada si mati. Walau kana dha qurba, sekalipun orang yang dibela untuk bersumpah itu kaum kerabat. Walaupun orang yang dibela untuk bersumpah itu kaum kerabat. Wala naktumu syahadatullah, dan dia kena sebut lagi dalam sumpah dia, kami tidak akan sembunyi saksi kami atas nama Allah. Kami tidak akan sembunyi saksi kami atas nama Allah. Inna idzan, bahawa kami apabila kami sembunyikan juga, kami akan jadi laminal athimin, golongan yang betul-betul berdosa. Jadi lafaz sumpah ini berlaku pun telah dibuat oleh dua orang Kristian itulah, Tamim Dari dan juga Adi bin Badar. Nabi panggil dia dan dia bersumpah seperti ini. Masa tu dia tidak Islam lagi lah. Ada riwayat mengatakan Tamim Dari ni bila dia masuk Islam, dia menyesal, dia kata salah dia sengaja pergi jumpa keluarga, dia kata ambil lah 500 ni, ini harga saya, barang tu ada sungguh saya telah jual ke orang Mekah. Jadi sahabat dia Adi tak masuk Islam lagi, panggil. Dia kata tidak. Tapi apabila Nabi suruh bersumpah, dia tidak bersedia. Apabila Nabi minta mana saksi kamu jual, tidak bersedia. Lalu apabila tidak ada saksi dan dalil bagi pihak yang mendakwa, maka Nabi berpaling kepada keluarga, minta bersumpah. Lalu bersumpahlah mereka berdua daripada pihak keluarga pula. Jadi kejadian ini adalah hadis, boleh jadi Tamim Dari mengaku, boleh jadi Tamim Dari tidak mengaku. Masa tu dia tidak Islam lagi, ditangkap, dipanggil oleh keluarga si mati. Ya, dua-dua cerita tu boleh jadi berlaku. Cuma apabila barang jumpa, keluarga si mati tahu barang ni telah dijual oleh dua orang Nasara tu, dua orang Kristian tu, dia panggil dua Kristian jumpa Nabi. Jadi fa in uthira, maka bila diketahui ala annahu mastahaqqa, apabila diketahui oleh orang annahu mastahaqqa ithman, dua orang saksi pada barang wasiat itu berhak dapat dosa kerana nipu. Apabila diketahui oleh orang annahuma, dua orang saksi yang telah bersumpah dulu tu istahaqqa ithman, telah berhak dapat dosa kerana didapati menipu. Ini mana dalam cerita ni? Mana Nasara dua orang tu didapati salah, bab barang ada sungguh, maka mereka berdua berhak dapat dosa lah. Jadi kes ni tukar pula. Nabi panggil dua orang tu, macam mana ni barang ni ada ni? Jadi dia dakwa pula. Jadi dua orang ni hak asalnya bersumpah sebagai saksi telah menjadi pendakwa, telah menjadi mudda'i. Golongan yang mendakwa kata ini barang kami ambil daripada dia atas dasar beli. Lepas kami beli, kami jual. Nabi tanya, mana dalil kamu beli? Dakwaan lidah dia kata beli itu betul, tapi saksi kata beli siapa? Tak ada saksi. Apabila tak ada saksi, maka dakwaan tanpa saksi tidak boleh dipakai dalam timur. Nabi paling pada keluarga pula. Macam mana kamu? Keluarga engkar. Keluarga kata tidak beli. Apabila dia golongan engkar menolak saksi itu, maka golongan engkar ni diminta supaya bersumpah. Jadi dua orang wakil dari keluarga bersumpah. Fa'akharana ni, fa'akharana, maka dua orang. Siapa dia? Dua orang min wurasat daripada keluarga si mati. Yaqumani maqamahuma, akan mengambil tempat mereka berdua untuk bersumpah.
Tadi mereka bersumpah. Tak. Tadi mereka bersumpah ni, hak ni keluarga bersumpah. Yaqumani wa qaumahuma, mereka berdua pula daripada keluarga si mati akan ambil tempat untuk bersumpah. Siapa dia? Dua orang ni minal ladzina nastahaqa alaihimul awliya, daripada keluarga. Istahaqa alaihimul awliya, ia sangat berhak untuk bersumpah dua orang yang patut. Minal ladzina nastahaqa alaihim ni daripada golongan waris, ia sangat berhak. Dua orang di antara mereka yang patut bersumpah sebagai mewakili keluarga-keluarganya yang lain. Jadi dalam kes tadi, dalam cerita tadi, Nabi panggil dua orang. Siapa yang paling layak untuk bersumpah ni? Maka adalah dua orang bangun pihak keluarga. Dia bersumpah, dia kata fayuqsimani billah. Dia bersumpah, mereka berdua bersumpah dengan nama Allah, la syahadatuna ahaqqu min syahadatihima. Penyaksian kami lebih berhak diterima oleh qadi berbanding penyaksian mereka. Penyaksian kami, mana saksi kami, maksudnya dia tidak jawab, mana waris kami hak mati dia tak jawab, berhak diterima berbanding dengan saksi dia mengatakan dia beli. Dia kan ada dalil. Jadi dia sumpah dengan nama Allah, penyaksian kami bahawasanya keluarga kami yang mati ni tidak jual, berhak diterima berbanding dengan penyaksian dia yang mengatakan dia telah beli. Wa ma'tadaina, dan kami tidak melampaui batas dalam membuat dakwaan. Inna idzal laminadh zalimin, bahawa kami apabila kami melampaui batas, kami termasuk golongan zalim. Apabila sumpah yang dibuat, maka barang tu jadi hak orang yang bersumpah. Ya, kaedah dia begitu. Orang yang mendakwa tak ada dalil, kembali kepada orang engkar, dia bersumpah. Bila bersumpah, barang kena serah ke dia. Tiba-tiba barang tu dah dijual, bayar ganti. Barang tak boleh nak ambil dah, mula dia jual kat orang, maka bayar ganti lah 500 orang, sebab dia telah jual barang tu dengan harga sini. Undang-undang ini dalam ayat 178 ni, undang-undang ini hikmahnya ialah zalika, cara-cara ini dibuat, sumpah-sumpah ini, adana ayatu bi syahadah, cara paling mudah untuk manusia menyempurnakan saksi ala wajah tepat. Cara paling mudah untuk manusia menyempurnakan saksi dia ala wajah tepat, tidak menipu. Sebab apa? Sebab kalau silap, nipu, sumpah yang mereka akan ditolak, orang lain akan bersumpah. Dan hikmah kedua ialah an yakhafu, supaya mereka takut anturadda aimanun, ditolak sumpah-sumpah mereka itu ba'da aimanihim. Mereka takut ditolak sumpah-sumpah mereka selepas waris bersumpah, selepas orang lain bersumpah. Jadi sumpah ni apabila berlaku kali kedua, sumpah yang pertama terbatal, dia panggil. Apabila Tok Qadi minta supaya bersumpah orang golongan kedua ni, mana sumpah yang pertama terbatal. Jadi barang akan sabit pada orang bersumpah. Nah, barang akan sabit pada orang bersumpah. Jadi sumpah yang telah berlaku kali kedua, maka barang itu sabit tangan dia. Mana sabit hak dia yang dibuat daripada Qadi. Jadi kalaulah mereka menipu dalam sumpah, mereka akan takutlah. Takut ditolak sumpah mereka setelah sumpah yang kedua berlaku. Mana bila Tok Qadi bersedia untuk menerima mendengar sumpah yang kedua berlaku, dan orang kumpulan kedua ni sanggup bersumpah, maka Tok Qadi akan jatuhkan keputusan barang hak orang bersumpah, orang kedua bersumpah ini. Jadi dengan makna lain, sumpah yang berlaku pada kali pertama terbatal, maka barang itu kami milik. Natijahnya barang itu kami milik. Oleh kerana itu, wattaqullah, kamu semua hendaklah takut sungguh pada Allah dengan jaga syariat dia. Wasma'u, dan dengar betul-betul daripada cerita dan ikut undang-undang ini, biar faham. Biar faham, sebab dia payah ni. Dengar betul-betul, maknanya apakah berita yang sampai pada dia tu tepat atau tidak.
Dengar betul-betul hukum yang Allah Ta'ala sebut ataupun undang yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni, macam mana kita nak selesaikan. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah Ta'ala tidak akan bagi pimpinan di akhirat nanti pada kaum yang fasik. Kaum yang fasik. Yauma yajma'ullahu rusulah. Di akhirat nanti, apabila sebut kata akhirat, Allah Ta'ala beritahu suasana akhirat. Yauma yajma'ullahu rusulah. Hari akhirat, hari mana Allah kumpul semua rasul. Semua nabi akan dipanggil. Nabi apa sekalipun panggil belakang. Fayaqulu, lalu Allah tanya. Allah tanya rasul. Tanya tanggungjawab. Batu umat ni kena pandang pelepah lah. Mula nabi kena tanya dulu. Madza ujibtum? Tapi tanya rasul ni dengan lembut. Walaupun bunyi kata tanya-tanya pun dia tidak kasar, sebab ia ahli syurga. Tapi ada pertanyaan. Nak tanya nabi dan rasul ni tanggungjawab buat ke tak? Lepas ni tanya umat pula. Mana gitu. Cuma pertanyaan kepada nabi dan rasul adalah sebagai nak membuktikan Allah ni maha adil. Dengan kebijaksanaan Allah Ta'ala, Allah nak supaya hamba dia yang dihukum dalam neraka tu, dengan sebab setelah adil berlaku keadilan. Allah tanya rasul, "Madza ujibtu?" Apa yang dijawab kepada kamu oleh umat? Jadi pertanyaan apa yang dijawab kepada kamu oleh umat setelah kamu menyampaikan mentadbirkan wahyu. Setelah kamu menyampaikan dan mentadbirkan wahyu, apa yang telah jawab oleh umat? Mana apa yang umat jawab kepada kamu? Nabi menyampaikan wahyu, lepas tu Nabi ajar. Seperti mana wahyu dan penjelasan dia, wahai umatku semua berimanlah pada Allah. Lepas tu taatlah perintah dia setelah beriman. Jadi apa dia jawab setelah kamu seru dia, kamu dakwah dia? Qalu, Nabi jawab, la ilma lana. La ilma lana. Kami tidak tahu jawapan sebenar. Kami tidak tahu jawapan sebenar daripada umat. Sini nak menafikan jawapan sebenar. Hak ikut kami itu hak zahir, tapi hak sebenar kami tidak tahu. Engkau juga yang tahu. Sebab ada yang ikut kami, ada yang tolak kami semasa hayat kami. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau wahai Allah yang maha mengetahui segala ghaib. Dalam tafsir kata, kami tidak tahu semasa kami mati. Hak masa kami hidup kami tahulah. Jadi hak semasa kami mati tidak tahu macam mana umat kami jawab. Kalaulah terjemah kedua, kami tidak tahu hakikat hati mereka. Hak zahir kami tahu. Mereka telah ikut kami, tapi tak sama dia mukmin ke, dia munafik ke, kami tidak tahu. Jadi mereka cerita bahawa engkau yang maha mengetahui. Oleh kerana ramai manusia seru Nabi Isa ni, sebab pemujaan, golongan pemujaan Nabi paling ramai sekali, sehingga menjadi suatu kefahaman agama seru Nabi, iaitu Nabi Isa. Jadi tajuk khusus dia ni ayat 110. Iaitu ayat 110 ni sebenarnya ada hubungan dengan ayat 112 dalam surah ni juga. Ia ada hubungan sungguh dua ni. Ayat 110 dengan ayat 112. Idh qala Allah ya Isa bin Maryam. Ketika Nabi Isa ketika Allah Ta'ala berkata pada Isa bin Maryam, "Hei Isa bin Maryam, uzkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatik." Kamu sendiri kena ingat, kenangkanlah nikmatku kepada kamu dan nikmatku kepada ibu kamu Maryam. Nikmat-nikmat rohani, nikmat-nikmat keagamaan. Di antaranya Allah sebut satu persatu hak mana zahir. Id ayyatuka bi ruhil qudus. Nikmat pertama, aku sokongkan kamu dalam masa kamu mentadbirkan wahyu dengan malaikat Jibril mari duduk sama. Nabi-nabi lain tak ada. Kamu wahai Nabi Isa, Allah bagi Jibril dudukkan dia. Nikmat kedua, tukallimun nasa fil mahdi. Kamu boleh bercakap dengan manusia ketika kamu dalam buaya. Manusia lain tak ada. Wakahlan, dan kamu boleh bercakap juga dengan manusia ketika kamu sudah tua, selepas kamu turun daripada langit. Wakahlan ni hal kadang dia tua semasa dia turun daripada langit.
Wa idza 'allamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Dan ketika aku ajar kepada kamu kitab Quran. Alif lam sini alif lam lil ahdi. Kitab apabila ada sekali dengan benda lain, makna kitab Quran. Wal hikmata dan hadis Nabi, sunnah Nabi akhir zaman. Lebih-lebih lagi Taurat dan Injil yang kamu tahu pun sebelum tu. Ini kelebihan. Yang keempat, wa id takhluqu minat tin. Ketika kamu membuat bentuk daripada tanah, buat bentuk dengan tangan kamu daripada tanah seluk, kahai'atit tayr, seperti bentuk burung. Nak bentuk dia ada kepala, dia ada ekor, gitulah. Biizni, dengan izin dan perintahku. Buat dulu bentuk burung. Nak suruh jadi mukjizat lah ni. Nak tunjuk pada umat dia, aku ni Nabi dan Rasul, sebab berlaku perkara luar biasa seperti ni, supaya umat dia boleh terima. Sebab umat dia tu adalah golongan umat yang minat kepada perubatan. Lalu fatanfukhu fiha, lalu kamu tiup pada lembaga daripada seluk yang kamu bentuk itu, kamu tiup. Apabila kamu tiup, fatakunu, jadilah lembaga itu tayran, sungguh-sungguh. Boleh tu betul. Tapi bukan dengan sebab kudratmu, biizni, dengan izin aku juga. Aku suruh buat, apabila kamu tiup, aku jadi sungguh, supaya umat kamu tengok, supaya dia faham kata ini bukan perbuatan, ini bukan sahih, ini mukjizat. Dan dia tahu bahasanya dia Nabi. Jadi orang-orang yang kagum dengan perbuatan akan mengalah, sebab tidak ada perbuatan melewat gini. Waktu beriul akmaha, mukjizat kedua, waktu beriul akmaha, kamu boleh menyembuhkan orang buta asli. Kamu sapu dia jadi celak. Wal abrasa, dan sapu asli, kamu sapu dia jadi kulit dia jadi bersih comel. Semua ini bukan dengan kudrat kamu, biizni, dengan kudrat aku, dengan iradah aku. Mukjizat keempat, wa id tukhrijul mauta biizni. Kamu mengeluarkan orang mati jadi hidup balik dengan izin. Jadi semua ni 4 mukjizat. Nikmat pula, nikmat yang kelima. Mukjizat ni nikmat yang keempat. Nikmat yang kelima, wa id kafaftu bani Israil anka. Ketika aku, kata Allah Taala, menghalang Bani Israel daripada membunuh kamu. Ijitahum bil bayyinat, di waktu kamu datang jumpa mereka dengan dalil dan bukti kitab Injil. Dia nak bunuh dah, tapi kafaftu, aku halang Bani Israel daripada bunuh kamu. Dengan kudrat aku, kamu selamat. Cuma ketika kamu sampaikan wahyu itu, degilnya Bani Israel, faqala alladhina kafaru minhum, lalu berkata orang kafir degil di kalangan Bani Israel dulu, in hadza, tidaklah mukjizat ini illa sihrun mubin, kecuali sahih yang jelas nyata. Hak degil itu kata sahih, hak tidak degil kata ini mukjizat. Wa id auhaitu ilal hawariyin. Sini wahyu ni bukan wahyu, oleh kerana bukan dia Nabi orang depan ni, maka wahyu sini bermakna ilham. Dia dalam Quran ni ada wahyu dengan terjemahan ilham, seperti dalam ayat ni dan dalam ayat surah Nahl, dan dalam ayat tentang Nabi Musa. Sana guna perkataan wahyu belaka, tapi oleh kerana dia bukan Nabi, terjemahan kepada bukan Nabi kena terjemah ilham belaka. Ini salah satu kena terjemah ilham. Ketika aku ilhamkan kepada hawariyin, pengikut setia kamu, apa dia ilhamku? An aminu bi wa bi rasuli, kamu semua wahai hawari, kamu semua kena beriman betul-betul pada aku, mentauhidkan aku, dan wa bi rasuli, kena beriman pada rasul aku Nabi Isa. Lalu hawari pun jawab, qalu amanna. Dengan ilham Tuhan itu, hawari jadi orang beriman betul. Amanna, kami beriman, wahai Allah, wa syahad bi annana muslimun, bersaksilah bahawa kami semua berserah diri beriman. Ayat 112 berlaku mukjizat, kisah turunnya Maidah daripada langit. Idh qala al-hawariyuna, ketika hawari minta,
Ya Isa bin Maryam, wahai Nabi Isa, Nabi kami Isa bin Maryam, hal yastati'u rabbuka, bolehkah sekarang ini Tuhan kau Allah Ta'ala ayyunazzila alaina, menurunkan kepada kita semua, ma'idatan minas sama, satu hidangan daripada langit? Dia minta gitu. Qala, Nabi Isa jawab, ittaqullah, kamu semua hendaklah takut pada Allah Ta'ala, kerana minta perkara yang tidak patut minta. Orang-orang nak tahu aku sebagai Rasul ni minta perkara luar biasa, memang patutlah ada mukjizat. Tapi kamu semua ni hawari. Jadi takutlah kamu pada Allah, in kuntum mu'minin, sekiranya kamu benar-benar beriman. Qalu, mereka berkata, nuridu an na'kula minha, bukan tidak ada kepentingan, bahkan kami ada kami fikir ada kebaikan sini, maslahat. Nuridu an na'kula minha, kami nak makan daripada hidangan langit. Dan wa tatma'inna qulubuna, dan supaya hati kami tentera. Hati kami tentera. Apa dia? Yakni wa na'lama, kami akan yakin an qad sadaqtana, bahawa engkau memang benar Nabi yang menyampaikan wahyu untuk disampaikan kepada kami semua. Dan wa nakuna 'alaiha minasyahidin, dan kami akan jadi golongan yang menyaksikan kudrat Allah di atas hidangan itu. Dengan sebab hidangan ni kamu akan jadi saksi Nabi kita Nabi benar. Jadi mukjizat akan datang dengan kudrat Allah, bukan daripada kudrat Nabi Isa. Lalu Nabi Isa berdoa. Qala Isa bin Maryam, berdoalah Nabi Isa bin Maryam, Allahumma ya Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, anzil alaina ma'idatan minas sama, turunlah kepada kami hidangan daripada langit, supaya hidangan ini takunu lana idan, supaya menjadi idan, kegembiraan, nikmat yang istimewa, li awwalina, untuk kami sekarang ini, dan wa akhirina, sebagai nikmat istimewa kepada orang kemudian hari. Dan wa ayatan minka, sebagai alamat kudrat kamu, alamat kudrat kamu bahwasanya saya ini adalah Nabi. Warzuqna, dan kurnialah kepada kami rezeki, wa anta khairur raziqin, dan engkaulah yang terbaik dalam mengurniakan rezeki, sebaik-baik yang menyediakan rezeki. Allah jawab, ayat 115 ni jawablah. Qala Allah berfirman, inni munazziluha alaikum, sesungguhnya aku akan menurunkan sungguh-sungguh hidangan kepada kamu. Memang Allah Ta'ala kata dia akan turunkan hidangan kepada kamu. Cuma ingat, siapa-siapa yang engkar lagi kepada wahyu kami, menolak Nabi Isa setelah turun wahyu ini, faman yakfur ba'du minkum, maka siapa yang mengkufuri lagi selepas pada turunnya hidangan daripada kalangan kamu, fa inni u'adzibuhu, sesungguhnya aku akan azab dia, azaban sejenis azab, la u'adzibuhu ahada minal alamin, ya aku tidak akan azab seperti itu, ya aku tidak akan pernah timpa seperti itu pada orang lain dalam penduduk dunia ini. Memang azab teruk. Cuma ada dalam riwayat mengatakan mereka-mereka yang tidak juga beriman Allah tukar jadi khinzir. Jadi ini ayat 116 ni, apabila Allah Ta'ala sebut sesuatu kepada Nabi Isa, dia dulu merupakan Rasul Allah, dan apa-apa yang telah berlaku pada kehidupan dia dalam menyampaikan wahyu Injil, dan kejadian-kejadian yang berlaku. Mana apa yang berlaku pada Nabi Isa, seperti mana Nabi-Nabi lain diuji dan dicoba oleh Allah Ta'ala. Jadi sini Allah tanya pula, nak memperbetulkan akidah manusia yang silap tentang Nabi Isa. Wa idh qala Allah ya Isa bin Maryam, ketika Allah Ta'ala juga tanya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas, adakah kamu
telah memberitahu pada orang ramai, yakni ittakhiduni, kamu semua wahai orang ramai, jadikanlah diriku wa ummi dan ibuku ilahain, dua Tuhan, min dunilah, bukan Allah saja. Mana jadikanlah diriku, jadikanlah juga ibuku dua Tuhan yang boleh diseru, tidak Allah Ta'ala saja. Adakah kamu kata begitu kepada orang ramai? Yakni sebab ramai manusia di atas dunia, seru Nabi Isa, seru Maryam, kamu ajarkah kepada mereka? Qala, Nabi Isa jawab, subhanaka, maha suci engkau daripada ada lagi ilah. Sini maha suci engkau daripada ada lagi ilah, sedangkan ilah hanya engkau yang berhak disuruh dan dipuja. Ma yakunu li, tidak layak pun padaku, an aqula, untuk aku berkata sesuatu, ma laisa li bihaq, yang tidak ada hak aku untuk berkata. Tidak layak bagi aku untuk mengatakan sesuatu yang tidak ada hak bagi aku berkata. Maknanya mengenai perkara-perkara yang rusakkan akidah ni bukan hak aku untuk berkata. In kuntu qultuhu, sekiranya dahulu aku pernah kata, faqad alimtah, kamu pun sudah tahu. Segala-gala perkataan aku telah sebut itu kepada kamu pun sudah tahu. Yani aku dulu semasa dunia menyampaikan wahyu Injil, ta'lamu ma fi nafsi, kamu maha mengetahui bukan saja lidahku dan juga perkataanku, bahkan ma fi nafsi, batinku, rahsia dalam hatiku. Wala a'lamu ma fi nafsika, dan aku tidak tahu apa-apa pada diri kamu. Jadi kamu tahu belaka, aku tidak tahu tentang kamu. Innaka, sesungguhnya engkau lah wahai Allah, anta 'allamul ghuyub, engkau maha mengetahui segala yang gaib bagi kami. Khalasahnya ialah ma qultu lahum, apa yang aku kata kepada mereka, yakni umat aku itu, illa ma amartani bihi, mana aku tidak kata kepada mereka kecuali apa yang kau telah perintahkan kepada aku kata. Tidak lebih pada perintah Allah, arahan Allah. Apa dia? Khalasahnya ani'budullaha rabbi wa rabbakum, itu suruh akan Allah sahaja. Allah lah rabbi wa rabbakum, Allah Ta'ala lah pemeliharaku dan pemelihara kamu juga. Hak ni Allah Ta'ala arahkan supaya kata. Maknanya perkara penting dalam wahyu, mentauhidkan Allah dalam ibadat dan seruah. Wa kuntu alaihim syahida, aku menjadi saksi kepada mereka, ma dumtu fihim, selama mana aku ada bersama mereka. Falamma tawaffaitani, maka apabila engkau angkat aku ke langit. Sini tawaffai dengan mana tu juga, ambil aku dengan jasad dan tubuh aku ke langit. Ataupun setelah engkau matikan aku pada akhir zaman, kunta antar raqiba alaihim, engkau lah yang maha menguasai, ya betul-betul mengawal keadaan mereka itu. Maknanya aku semasa dunia aku tahulah sikit sebanyak tentang mereka, tapi apabila engkau angkat ke langit, waktu manusia Nasara jadi sesat, suruh aku dan suruh ibu aku tu, aku tidak tahu. Engkau lah yang maha menguasai kata mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau lah wahai Allah yang sentiasa hadir akan segala sesuatu. Nabi SAW berdoa lagi, in tu'adzibuhum, sekiranya kamu akan seksa mereka dalam neraka, fa innahum ibaduka, maka sungguhnya mereka hamba-hamba engkau, engkau bebas boleh buat apa saja. Wa in taghfir lahum, sekiranya engkau ampun dosa mereka, nah, sedangkan syirik, fa innaka antal azizul hakim, maka sungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana, sebab engkau berkuasa memiliki. Sini Allah Ta'ala tidak sebut Ghafurur Rahim, sebab syirik bukan jenis diampun. Rata-rata kalau maghfirah ini hujung dia Ghafurur Rahim, tapi jenis syirik tidak. Jadi fa innaka antal azizul hakim, maka sungguhnya ampun dosa syirik, sedangkan engkau janji tidak ampun, bukan di atas Ghafur, di atas azizul hakim. Engkau maha perkasa, engkau maha bijaksana, engkau bebas melakukan apa saja. Tapi atas rasa maghfirah tidak ada, sebab engkau kata engkau tidak akan ampun. Jadi maghfirah tidak ada, sebab engkau telah sebut dalam wahyu engkau syirik tidak diampun. Maka kalau engkau ampun juga, bukan atas rasa maghfirah, atas rasa perkasanya Allah lagi maha dan bijaksana. Jadi ada satu orang alim ditanya oleh satu orang lain. Ya.
Orang alim ditanya ni, dia mahir dalam hadis lah, tapi tidak ada kemahiran banyak dalam tafsir. Dia dua-dua sahabat dia ni pergi ke Mekah. Guru kita sentiasa banyak cerita tu, Wallah Mustafa Qasimi, dia berguru dengan Ubaidillah Sindi. Masa tu Ubaidillah Sindi mengajar di Mekah. Jadi apabila dua ulama daripada India Pakistan ni pergi zaman tu, dia tanya soalan, baca ayat ni ya, 118 ni. Dia tanya salah seorangnya, ya mahir dalam hadis tapi tidak ada kemahiran dalam tafsir. Dia tanya, tolong kamu beritahu kenapa ke ayat ini ada hujungnya Azizul Hakim, sedangkan kata-kata kalau ayat maghfirah Ghafurur Rahim. Dia tanya, apa hikmah? Nah, dia tak boleh jawab. Orang alim yang mahir hadis tu tidak boleh jawab. Dia kata, kamu tak erti apa-apa pun daripada Al-Quran. Jadi kamu tidak erti apa-apa pun daripada Al-Quran. Kamu telah menzalimi Al-Quran. Sepatut kamu kena tahu ni perkara ni. Kemudian dia tajukan soalan yang sama kepada seorang lagi. Seorang lagi ni memang dia mengaji tafsir dengan guru bersanad dengan kita juga. Nah, guru yang bersanad dengan mengajar kita, iaitu dia mengajar dengan Husain Ali. Dia pun tanya guru tu ayat 118, dia pun jawab seperti tadi lah, Azizul Hakim, kerana syirik yang Allah Ta'ala beritahu tidak akan diampun tadi, memang tidak akan diampun. Tapi kalau Allah akan ampun, bukan kerana keampunan, kerana Azizul Hakim, perkasa dan bijaksana. Mana tidak membatalkan makna syirik yang tidak akan diampun. Tidak ayat Quran akan jadi bercanggah. Ayat Quran ni, hak ni kata tak diampun, macam ayat ni, hak tu kata diampun. Ayat ni seolah macam diampun, ayat hak kata tidak diampun ada banyak sekali lah. Jadi macam bercanggah. Jadi maksud daripada ayat 118 ni, Allah Ta'ala bukan nak membenarkan bahawasanya syirik ni diampunkan, tidak membenarkan. Mana-mana ayat yang mengatakan syirik tidak akan diampunkan memang betul pun. Cuma sini Allah Ta'ala nak beritahu, syirik ini jika berlaku tidak masuk dalam keampunan, tidak masuk dalam keampunan. Oleh kerana itu diadakan dalam kalimah ini, fa innaka antal azizul hakim, maka sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Maknanya keampunan syirik tidak ada. Kalau ada juga, maka itu atas dasar keperkasaan Allah Ta'ala, lagi atas dasar kebijaksanaan Allah Ta'ala, bukan atas dasar ghafur Allah Ta'ala. Sebab ghafur tidak berlaku pada orang syirik. Ghafur tidak berlaku pada orang syirik selepas mati. Boleh berlaku semasa belum mati, tak apalah. Selepas mati orang syirik ni tidak akan berlaku ghafur, tidak akan berlaku kemaafan. Dia akan kekal dengan apa? Dengan sebab berbeza dan tidak boleh ada bercanggahnya ayat Quran, maka diadakan jumlah dalam ayat 118 ni di hujung dia dengan Azizul Hakim. Maknanya ayat-ayat mana yang mengatakan syirik tak ampun tu memang betul. Dan di sini ditakdirkan wa in taghfir lahu, sekiranya kamu mengampuni juga dosa syirik mereka, bukan atas dasar keampunan, atas Azizul Hakim. Ini doa Nabi Isa. Doa Nabi Isa. Mana jika engkau azab mereka dengan sebab syirik, mereka hamba engkau. Jika engkau ampun juga mereka dengan sebab syirik, itu bukan keampunan. Tak, engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah jawab sebagai tafsir. Qala Allah berfirman, hadza, ini hari, yauma yanfa'un sadiqina sidqum, hari yang menguntungkan orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar di segi akidah dan amal, kebenaran mereka itu, hari ini hari mana menguntungkan kepada orang-orang yang benar di segi akidah dan amal, kebenaran mereka itu akan untung sungguh kepada mereka. Apa dia? Lahum jannat, bagi mereka akan memperolehi syurga, banyak sekali syurga, tajri min tahtiha an-nahar, yang mengalir di bawah istananya anak-anak sungai, khalidina fiha abada, berkekalah mereka dalam syurga ini buat selama-lamanya. Radhiyallahu anhu, ini dia panggil syurga rohani. Allah redha terhadap mereka. Wa radu anhu, dan mereka berpuas hati
terhadap segala pemberian Allah. Dzalikal fawzul azim, itulah dia kejayaan yang sangat besar. Semoga Allah Taala memberi kepada kita semua. Khalasah surah. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Milik Allah lah kerajaan lapisan langit dan bumi. Tidak milik siapa-siapa. Wa ma fihinna, apa saja yang ada dalamnya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Taala berkuasa penuh di atas segala sesuatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan.